Hai guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Hari ini kita akan review kereta Proton S70 Flagship X. So mungkin ada yang dah biasa tengok saya buat konten dalam bahasa Inggeris, tapi untuk channel yang baru ni kita akan buat konten dua bahasa. Ada video bahasa Inggeris dan ada juga video bahasa Melayu. So ini adalah Proton S70 yang dilancarkan pada tahun 2023. Saya dah pernah review kereta ni sebelum ni, tapi kita ambil kereta ni lagi sekali setelah lebih kurang setahun. Kereta yang ni, unit yang ni dah diguna dalam lebih kurang setahun dan mileage dia dah lebih kurang 18,000 km. Jom kita tengok. So kalau menurut Proton, kereta S70 ni adalah kereta segmen C, tetapi mungkin ada yang tak setuju, rasa dia lebih kepada segmen B. Kalau tanya saya rasa sebenarnya dia adalah campuran antara segmen B dan juga segmen C. Ada beberapa benda yang buat dia sebagai kereta segmen C, contohnya performance, berat dan beberapa ciri-ciri kecil kat luar ni, contohnya rim dia pakai 5 lap dan ada sunroof. Tetapi ada juga beberapa benda yang buat dia lebih kepada kereta segmen B, contohnya overall size dan juga wheelbase lebih kepada segmen B, ruang dalam kabin dan juga ruang boot lebih kepada kereta segmen B, dan yang paling penting harga dia pun lebih kepada kereta segmen B. Yang ni adalah varian Flagship X berharga RM94,800 dan varian yang paling murah untuk S70 adalah varian Executive berharga RM74,800. So dia adalah sebenarnya campuran antara B ataupun C. So kalau kita nak tanya dia segmen B atau segmen C, dia lebih kepada campuran, bergantung macam mana kita nilai dia. Okey, jom kita tengok bahagian luar kereta Proton S70 ni dulu. Dekat depan ni kita dapat lampu LED projector. Jadi kereta Proton X70 yang baru dengan kereta Proton X90 yang baru pun tak dapat lampu LED projector, hanya dapat lampu LED reflector. Lampu LED projector ni untuk 3 varian yang teratas. So Proton S70 ni ada 4 varian. Kita ada Executive, kita ada Premium, Flagship dan juga Flagship X. Varian Executive hanya dapat lampu halogen. So lampu ni datang dengan lampu DRL dan juga startup sequence. Kereta Proton macam biasa, dekat depan ni grill dia akan unik, grill Proton, untuk membezakan dia daripada kereta Geely. Kereta Proton S70 ni berkongsi badan dengan kereta Geely M Grand, tetapi dia bukanlah kereta yang salin muka semata-mata. Kereta S70 ni dapat enjin 1.5 litre turbo MPI. Kereta Geely M Grand hanya dapat enjin 1.5 litre NA. Jom kita buka hood dia. So enjin MPI ni dia menghasilkan 150 PS dan 226 Nm torque. Enjin TGDI pula dia menghasilkan 177 PS dan 255 Nm torque. So enjin bay S70 ni dia tak dapat cover yang penuh macam kereta Proton X70, tapi enjin bay dia pun sudah agak penuh lah sebenarnya, agak padat juga. Okey, untuk enjin S70 ni ramai yang komplain kata dia bising apa semua. So jom kita test sendiri. Saya akan pegang mic dan kita dengarkan sendiri. So untuk masuk ke Proton S70 ni, dia hanya ada function keyless entry untuk pintu driver sahaja. Dia juga tak ada function nearby auto unlock kecuali untuk tailgate dia. Key fob dia pula berupa macam ni dan dia ada function remote start. Okey, so untuk kabin Proton S70 ni saya agak suka design dia sebab dia simple dan dia juga tak cuba untuk meletakkan trim-trim berwarna merah ataupun stitching berwarna merah. Kabin dia ambient lighting pun tak ada, dan untuk cita rasa saya rasa ini nampak lebih matang dan lebih tenang. Dan macam grill Proton S70 ni yang ada elemen songket untuk bagi dia identiti Malaysia, dekat dalam ni pun kita ada elemen yang sama untuk bagi dia identiti Malaysia, iaitu design songket pada dia punya soft touch material dekat dashboard dan juga pintu. Cakap pasal soft touch ni, dia sebenarnya tak banyak dalam Proton S70 ni, tapi dia ada dekat tempat-tempat yang penting. Dekat dashboard ni,
dekat pintu ni dan juga pada dia punya armrest dekat tengah ni. So basically kita punya common touch points, kita akan sentuh benda-benda yang soft. Untuk seat Proton S70 ni pula, saya rasa seat dia antara yang lebih premium dalam segmen B ya. Kalau kita tengok dia punya side bolster ni pun agak penuh dan seat dia agak selesa, nampak agak mahal sedikit. Dan yang paling penting, seat dia dapat function power adjustment untuk driver seat, tapi hanya untuk variant flagship dengan flagship X. Overall, dia punya ergonomics kat dalam ni pun agak bagus ya. Kita punya steering ni ada tilt and telescopic adjustment. Dia punya position armrest dekat pintu dengan tengah ni pun bagus. Bila kita bawa ni agak selesa. Walaupun kita letak cawan yang tinggi dekat dalam cup holder ni, tangan kita boleh letak sini dan masih boleh capai tombol gear dengan mudah. So untuk storage space dalam S70 ni pula, saya rasa dia agak besar dan agak kreatif. So contohnya apabila kita buka armrest ni, kita mungkin akan rasa dia punya storage tak berapa nak luas, tetapi sebenarnya kita boleh buka cup holder ni dan dia jadi storage yang lebih besar. Center console ni juga datang dengan tingkat kedua di bawah untuk letak lebih banyak barang lagi. Glove box dia boleh tahan besar dan door bin dia pun boleh tahan besar. Tapi yang paling penting untuk saya, storage dekat sebelah kanan steering wheel tu muat untuk letak smart tag. Dan kalau kita mungkin nak buat kabin Proton S70 ni lebih premium lagi sikit, mungkin kita boleh cadangkan dia tambah dual zone climate control. Tapi function ni even kereta Honda Civic tak ada kecuali untuk variant eHEV RS. Ok, next kita cakap pula pasal dia punya head unit. Dia memang tak ada Apple CarPlay, dia memang tak ada Android Auto, tetapi saya rasa dia punya design, dia punya interface ni agak intuitif, agak cantik. Mungkin ada masanya dia lambat untuk startup, tetapi not bad, boleh tahan. Dia punya 360 degree view tak berapa nak high res, tetapi ok, boleh tahan. Dia punya maps pula saya rasa agak bagus sebab dia senang nak kenal landmark dekat Malaysia. Yang canggih pasal skrin ni, dia ada beberapa vehicle control function. So kita punya driving mode, ESC, kita punya tingkap dan juga kita punya tailgate, semua boleh dikontrol daripada head unit yang ni. Tetapi saya ada satu cadangan yang kecil saja, iaitu mungkin kita boleh tambah satu shortcut untuk function door light open. Okay, so kalau kita off kereta Proton S70 ni, bila kita buka pintu, lampu ni kita boleh set untuk automatic on, tetapi butang tu hanya dalam skrin dan kita kena explore sikit skrin tu sebelum kita sampai ke menu yang itu. So kalau kita punya pintu dah terbuka, kita tekan butang ni, sebenarnya dia takkan off lampu kereta yang ni. Tapi overall untuk skrin dalam S70 ni saya rasa agak puas hati bila malam, tak berapa nak silau. Dan yang agak praktikal adalah kita punya instrument cluster ni boleh tunjuk map yang penuh. Untuk seat belakang Proton S70 ni pula, saya boleh kata yang dia selesa. Recline dia ada satu level sahaja tapi perfect. Untuk long journey, nak balik kampung tu memang selesa lah. Tambah-tambah lagi ada aircon vent kat belakang, ada juga USB-A port dan juga USB-C port. Seat dia punya bench support dia bagus. Apa yang mungkin kurang pasal Proton S70 ni adalah ruang dia. Kalau kita banding dengan kereta segmen C macam Honda Civic, ruang dia mungkin kurang sedikit. So saya ni hanya ketinggian saya 165 cm sahaja. Untuk saya boleh dikatakan selesa, tapi mungkin untuk passenger yang tinggi sikit mungkin akan rasa agak sempit. Satu benda yang special pasal Proton S70 flagship X ni, dia ada sunroof. Dan yang agak pelik sikit dekat sunroof ni, dia ada logo Geely. Untuk segmen B pula, torsion beam dekat belakang ni sebenarnya adalah satu perkara yang agak biasa. Honda City dan juga Toyota Vios, dua-dua pakai setup yang sama. Kat belakang pula Proton S70 ni dia nampak agak futuristik, tambah-tambah lagi dengan dia punya light startup sequence. Dekat belakang ni juga kita ada fog light dekat bawah, dekat tengah ni. Kat depan tak ada fog light. Dan di belakang ni juga kita ada nearby auto unlock function untuk dia punya tailgate. So kita hanya perlu berdiri kat belakang ni untuk 5 saat dengan kunci bersama dengan kita. Tailgate ni akan terbuka dengan sendiri. Boot space pula untuk Proton S70 ni okey, agak memuaskan. Satu kelemahan dia adalah dia punya ketinggian. Cargo space dia tak berapa nak tinggi. So kalau kita ada luggage, suitcase yang agak besar, mungkin kita akan rasa agak limited dekat situ.
Di bawah lantai boot pula ada space saver tire, dan kalau kita nak perhati dia punya overall kemasan kat dalam boot ni, dia tak berapa nak polish ya. Contohnya dia punya gooseneck ni tak ada plastic cover. Dari segi pemanduan, performance kereta Proton S70 ni dia lebih kepada sebuah kereta segmen C. So kalau kita bandingkan dia dengan kereta macam Honda Civic 1.5 turbo, kereta Proton S70 ni dengan 1.5 liter turbo MPI menghasilkan 150 PS dan 225 Nm torque. Honda Civic 1.5 turbo kalau tak silap saya menghasilkan lebih kurang 180 PS. Proton S70 juga lebih power daripada kereta macam Toyota Corolla Altis. So, untuk harga bawah RM100,000 kita boleh dapat performance untuk kereta segmen C, dan saya rasa benda ni sendiri boleh jadi satu faktor untuk kita pilih kereta Proton S70. Mungkin dah pernah nampak ya satu video viral di mana Proton S70 ni dia lebih laju daripada kereta macam Toyota Vios dan Honda City, dan benda ni memang no doubt lah sebab kereta Proton S70 ni banding dengan segmen B hanya dia je yang ada turbocharger untuk CC 1.5 dan ke atas. Almera juga ada turbocharger tetapi hanya 1.0. Dari segi handling pula, saya rasa Proton S70 ni puas hati jugalah untuk sebuah kereta yang bawah harga RM100,000. Saya rasa steering dia agak firm, dan kita nak layan jalan-jalan yang berkona-kona sikit tu pun berkeyakinan juga. Cumanya kereta ni berharga RM90,000 lebih, dan dalam harga tu kita juga ada kereta Toyota Vios G. Saya pernah bawa kereta Toyota Vios G dan saya rasa untuk spirited driving tu walaupun dia lebih underpowered dia daripada kereta S70 ni, dia lebih seronok untuk dibawa di jalan yang berliku-liku. Dan sebab dia simple je, kereta Toyota Vios tu dia ringan. Berat dia hanya 1035 kg, manakala kereta Proton S70 ni berat dia 1319 kg. Dan sebenarnya berat kereta Proton S70 ni pun adalah satu ciri yang membuatkan dia menjadi sebuah kereta segmen C. Jadi kereta macam Honda Civic pun berat dia lebih kurang 1300 kg. Suspension tuning untuk Proton S70 ni saya rasa dia lebih kepada comfort, dan memang patut pun macam tu sebab dia adalah sebuah kereta commuter, sebuah kereta family. Memang patut pun macam tu. Cumanya mungkin sebab dia lebih berat daripada kereta Toyota Vios, dan juga tayar dia bukanlah tayar mahal macam kereta Toyota Vios tu, kita akan rasa dia tak adalah tip-top sangat. Tapi okey, kereta Toyota Vios dia pakai tayar Continental Premium Contact C, dan kereta S70 ni pakai tayar Goodyear Triple Max. Benda ni simple je, kalau kita upgrade tayar pun terus akan rasa improvement. Dan disebabkan dia ditune untuk comfort, so kereta Proton S70 ni memang selesa lah untuk kita bawa jalan jauh. Saya sendiri dah bawa kereta ni lebih daripada 500 km jalan-jalan dengan family. Memang tak ada komplain even daripada passenger dekat belakang. Saya sendiri dah puji tadi, dia punya seat depan, seat belakang memang selesa. Dia punya bolster dia bagus, dia punya cushion softness pun bagus, dan dia punya recline angle untuk seat belakang pun selesa. So that is good, alright. Dan berkaitan dengan comfort adalah NVH, noise, vibration and harshness, dan saya boleh kata dia adalah one of the best in its class in terms of NVH. Tadi pun kita dah demo macam mana bunyi kat luar dengan kat dalam, boleh dengar beza bunyi tersebut. Dan saya punya komplain mungkin cuma adalah bila kita bawa laju sikit, dia punya noise dia kebanyakannya datang daripada road noise, bunyi jalan, bunyi tayar tu sendiri. Dan kereta ni kalau kita tengok dia punya wheel well, memang tak ada sound deadening material lah. Selain daripada tu, wind noise saya rasa tak berapa nak ketara. Tapi bila kita bawa dalam speed lebih kurang 130 km sejam dan ke atas, bunyi wind noise tu akan jadi agak kuat sikit lah. Last sekali, jom kita cakap pasal dia punya fuel consumption ataupun penggunaan bahan api. So kereta ni bila dia ada full tank,
dia punya komputer akan cakap yang kita boleh drive dalam 730 km. So saya test lah benda ni. Saya drive daripada full tank ke hampir tank yang kosong dan saya berjaya drive dalam 523 km. Dan dekat meter ni dia masih cakap yang saya boleh drive 42 km lagi. So saya top up balik minyak dan bila saya isi, saya basically telah guna dalam 43.669 liter minyak ataupun RM89.50 untuk RON 95. Dan bila kita kira-kira nombor ni, fuel consumption yang saya dapat adalah 8.3 liter per 100 km. Dan apabila Proton mula-mula announce S70 ni punya fuel consumption, dia bagi figure 6.2 liter per 100 km. Tapi saya drive dalam keadaannya yang biasa, ada highway, ada jam, ada drive dalam bandar sikit, ada melakukan beberapa overtaking dan sebagainya, aircon pun on. Saya rasa 8.3 liter per 100 km ni okey lah, not bad. Okay, so itu sahaja review untuk Proton S70 Flagship X dari saya. Saya harap video ini membantu anda untuk membuat pilihan yang lebih bijak apabila membeli kereta yang baru. Okay, kalau anda suka video ni, bolehlah bagi like, share dan juga subscribe. Kita juga menyediakan lebih banyak konten otomotif di website carsofmalaysia.com. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next time dalam video seterusnya.